Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen anda kerana komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Ekoran kegagalan demi kegagalan, perancangan mengambil alih Putrajaya dari Kerajaan Madani, dikatakan Perikatan Nasional PN sudah berada di hujung nyawa. Sama ada benar atau tidak, spekulasi yang berlegar, hanya kepimpinan Perikatan Nasional PN sahaja boleh memberi jawapan. Gelora dalaman yang melanda gabungan Perikatan Nasional PN bermula apabila PAS berjaya menunjukkan dominasi mereka terhadap pengundi, terutama anak muda. Dengan jumlah kerusi di Parlimen dan DUN memihak kepada PAS, ada kalangan pemimpin bersatu tidak senang hati dan merasakan kedudukan mereka tergugat. PAS yang yakin akan mampu menawan Pahang sekiranya perancangan mengambil alih Kerajaan Persekutuan sudah mula menunjukkan kuku tanpa memberi ruang kepada Bersatu untuk mentadbir sekurangnya sebuah negeri. Ini tidak disenangi segelintir pemimpin Bersatu yang merasakan mereka sebenarnya layak untuk mendapat jawatan paling tidak seorang menteri besar dari 4 negeri. Malangnya, semua itu tidak berlaku dan PAS membuktikan mereka lebih layak untuk jawatan tersebut. Semua tahu pempengaruh influencer yang pro-Mahathir cuba mempengaruhi penyokong kedua-dua parti agar yakin dengan apa yang Grandmaster rancangkan. Biarpun tidak mendapat restu secara langsung dari Mahathir, pempengaruh terus meyakinkan penyokong PAS dan Bersatu untuk menyokong gerakan yang dicanangkan. Lebih memburukkan keadaan, pempengaruh juga meletakkan tarik-tarik tertentu sebagai hari terakhir Kerajaan Madani dan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Selepas penyokong Perikatan Nasional PN sedar mereka telah berjaya ditipu berkaitan tarik kejatuhan Anwar Ibrahim, influencer Perikatan Nasional PN mula bercakaran secara terbuka. Lebih menarik apabila pergaduhan mulut ini melibatkan beberapa nama dalam kalangan Perikatan Nasional PN yang didakwa menerima sejumlah wang. Desas-desus berkaitan penyingkiran pengurusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin berlegar di kalangan penyokong. Semua ini dikatakan ada kaitan dengan pendakwaan terhadap Muhyiddin Yassin di mahkamah mengenai penyalahgunaan wang rakyat semasa menjadi Perdana Menteri. Perlu diingatkan, slogan Perikatan Nasional PN sendiri menetapkan untuk pemimpin mereka bebas dari tergolong dalam kalangan kluster mahkamah. Jadi, untuk memilih seorang pengurusi, mestilah individu itu bersih dari sebarang pendakwaan di mahkamah dan mempunyai pengalaman serta pengaruh yang kuat di kalangan orang Melayu. Tun Dr. Mahathir Mohamad, bekas Perdana Menteri ke-7 dan bekas pengurusi Bersatu, dikatakan calon paling sesuai untuk menyatukan PAS dan Bersatu sebagai tunjang Perikatan Nasional PN yang lebih baik. Jika ditanya kepada PAS, sudah pasti jawapannya mereka sedia membuka ruang dan peluang kepada Tun Dr. Mahathir, tetapi bagaimana dengan Bersatu? Jika Bersatu menerima Mahathir kembali, mereka bolehlah diibaratkan menjilat kahak. Tetapi paling utama, adakah Bersatu bersedia korbankan Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk memberi ruang kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad? Ekoran kegagalan demi kegagalan, perancangan mengambil alih Putrajaya dari Kerajaan Madani, dikatakan Perikatan Nasional PN sudah berada di hujung nyawa. Sama ada benar atau tidak, spekulasi yang berlegar, hanya kepimpinan Perikatan Nasional PN sahaja
boleh memberi jawapan. Gelora dalaman yang melanda gabungan Perikatan Nasional PN bermula apabila PAS berjaya menunjukkan dominasi mereka terhadap pengundi, terutama anak muda. Dengan jumlah kerusi di Parlimen dan DUN memihak kepada PAS, ada kalangan pemimpin bersatu tidak senang hati dan merasakan kedudukan mereka tergugat. PAS yang yakin akan mampu menawan Pahang sekiranya perancangan mengambil alih kerajaan persekutuan sudah mula menunjukkan kuku tanpa memberi ruang kepada bersatu untuk mentadbir sekurangnya sebuah negeri. Ini tidak disenangi segelintir pemimpin bersatu yang merasakan mereka sebenarnya layak untuk mendapat jawatan paling tidak seorang menteri besar dari 4 negeri. Malangnya, semua itu tidak berlaku dan PAS membuktikan mereka lebih layak untuk jawatan tersebut. Semua tahu, pempengaruh influencer yang pro Mahathir cuba mempengaruhi penyokong kedua-dua parti agar yakin dengan apa yang Grandmaster rancangkan. Biarpun tidak mendapat restu secara langsung dari Mahathir, pempengaruh terus meyakinkan penyokong PAS dan Bersatu untuk menyokong gerakan yang dicanangkan. Lebih memburukkan keadaan, pempengaruh juga meletakkan tarik-tarik tertentu sebagai hari terakhir Kerajaan Madani dan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Selepas penyokong Perikatan Nasional PN sedar mereka telah berjaya ditipu berkaitan tarik kejatuhan Anwar Ibrahim, influencer Perikatan Nasional PN mula bercakaran secara terbuka. Lebih menarik apabila pergaduhan mulut ini melibatkan beberapa nama dalam kalangan Perikatan Nasional PN yang didakwa menerima sejumlah wang. Desas-desus berkaitan penyingkiran pengurusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin berlegar di kalangan penyokong. Semua ini dikatakan ada kaitan dengan pendakwaan terhadap Muhyiddin Yassin di mahkamah mengenai penyalahgunaan wang rakyat semasa menjadi Perdana Menteri. Perlu diingatkan, slogan Perikatan Nasional PN sendiri menetapkan untuk pemimpin mereka bebas dari tergolong dalam kalangan kluster mahkamah. Jadi, untuk memilih seorang pengurusi, mestilah individu itu bersih dari sebarang pendakwaan di mahkamah dan mempunyai pengalaman serta pengaruh yang kuat di kalangan orang Melayu. Tun Dr. Mahathir Mohamad, bekas Perdana Menteri ke-7 dan bekas pengurusi Bersatu, dikatakan calon paling sesuai untuk menyatukan PAS dan Bersatu sebagai tunjang Perikatan Nasional PN yang lebih baik. Jika ditanya kepada PAS, sudah pasti jawapannya mereka sedia membuka ruang dan peluang kepada Tun Dr. Mahathir, tetapi bagaimana dengan Bersatu? Jika Bersatu menerima Mahathir kembali, mereka bolehlah diibaratkan menjilat kahak. Tetapi paling utama, adakah Bersatu bersedia korbankan Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk memberi ruang kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad? Ekoran kegagalan demi kegagalan perancangan mengambil alih Putrajaya dari Kerajaan Madani dikatakan Perikatan Nasional PN sudah berada di hujung nyawa. Sama ada benar atau tidak spekulasi yang berlegar, hanya kepimpinan Perikatan Nasional PN sahaja boleh memberi jawapan. Gelora dalaman yang melanda gabungan Perikatan Nasional PN bermula apabila PAS berjaya menunjukkan dominasi mereka terhadap pengundi, terutama anak muda. Dengan jumlah kerusi di Parlimen dan DUN memihak kepada PAS, ada kalangan pemimpin Bersatu tidak senang hati dan merasakan kedudukan mereka tergugat. PAS yang yakin akan mampu menawan Pahang sekiranya perancangan mengambil alih kerajaan persekutuan sudah mula menunjukkan kuku tanpa memberi ruang kepada Bersatu untuk mentadbir sekurangnya sebuah negeri. Ini tidak disenangi segelintir pemimpin Bersatu yang merasakan mereka sebenarnya layak untuk mendapat jawatan paling tidak seorang menteri besar dari 4 negeri.
Malangnya, semua itu tidak berlaku dan PAS membuktikan mereka lebih layak untuk jawatan tersebut. Semua tahu, pempengaruh influencer yang pro Mahathir cuba mempengaruhi penyokong kedua-dua parti agar yakin dengan apa yang Grandmaster rancangkan. Biarpun tidak mendapat restu secara langsung dari Mahathir, pempengaruh terus meyakinkan penyokong PAS dan Bersatu untuk menyokong gerakan yang dicanangkan. Lebih memburukkan keadaan, pempengaruh juga meletakkan tarik-tarik tertentu sebagai hari terakhir Kerajaan Madani dan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Selepas penyokong Perikatan Nasional PN sedar mereka telah berjaya ditipu berkaitan tarik kejatuhan Anwar Ibrahim, influencer Perikatan Nasional PN mula bercakaran secara terbuka. Lebih menarik apabila pergaduhan mulut ini melibatkan beberapa nama dalam kalangan Perikatan Nasional PN yang didakwa menerima sejumlah wang. Desas-desus berkaitan penyingkiran pengurusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin berlegar di kalangan penyokong. Semua ini dikatakan ada kaitan dengan pendakwaan terhadap Muhyiddin Yassin di mahkamah mengenai penyalahgunaan wang rakyat semasa menjadi Perdana Menteri. Perlu diingatkan, slogan Perikatan Nasional PN sendiri menetapkan untuk pemimpin mereka bebas dari tergolong dalam kalangan kluster mahkamah. Jadi, untuk memilih seorang pengurusi, mestilah individu itu bersih dari sebarang pendakwaan di mahkamah dan mempunyai pengalaman serta pengaruh yang kuat di kalangan orang Melayu. Tun Dr. Mahathir Mohamad, bekas Perdana Menteri ke-7 dan bekas pengurusi Bersatu, dikatakan calon paling sesuai untuk menyatukan PAS dan Bersatu sebagai tunjang Perikatan Nasional PN yang lebih baik. Jika ditanya kepada PAS, sudah pasti jawapannya mereka sedia membuka ruang dan peluang kepada Tun Dr. Mahathir, tetapi bagaimana dengan Bersatu? Jika Bersatu menerima Mahathir kembali, mereka bolehlah diibaratkan menjilat kahak. Tetapi paling utama, adakah Bersatu bersedia korbankan Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk memberi ruang kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad?